أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita ingin bersama pada hari ini untuk meneruskan surah Taha, surah yang penuh dengan panduan daripada kisah Nabi Musa alaihissalam musim yang pertama, dan kita tentunya sudah mengingat kepada apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, ya, pada halaman 317, bagaimana cabaran As-Samiri kepada Bani Israel. Bani Israel adalah orang Islam pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang perlu kita ingat, yang diselamatkan oleh Nabi Musa, yang diselamatkan oleh Harun bila bertemu dengan Firaun yang menindas dan menghambakan mereka di bumi Mesir. Dan pada hari ini kita ingin menyambung. Hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita nak sambung hari ini Ustaz ya. Betul. Kisah As-Samiri halaman 318 ini penuh dengan kritik kepada mereka yang menyalahgunakan agama, dan juga panduan untuk kita yang inginkan kepada agama, ya, jangan sampai kita dimanipulasi oleh orang-orang tertentu. Mari kita lihat kepada apakah sinopsis ringkasan halaman 318. Bermula daripada ayat yang ke-88 hingga 89, fitnah, ya, ataupun ujian patung anak lembu yang dibuat daripada emas. Emas apa yang telah kita belajar semalam, yang kita akan ulang balik selepas ini insya-Allah. Kemudian daripada Nabi Musa apabila melihat kepada penyembahan berhala ataupun penyembahan kepada patung lembu tersebut, maka Nabi Musa menegur keras kepada siapa? Pertama kepada Nabi Harun sebagai individu yang telah diamanahkan ketika beliau meninggalkan kaumnya bertemu Allah kerana Bani Israel menyembah patung lembu dan dilemparnya patung tersebut ke dalam laut, ya, serta pengeksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang disentuh di hujung halaman 318. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mahu baca bersama bermula ayat 88 hingga 94 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan pengajian Al-Quran kita. Kita ingin hidup sentiasa bersama dengan Al-Quran, naish ma'al Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini sentiasa dekat di hati kita dan kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Inilah salah satunya mukjizat agung ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk panduan kita sepanjang zaman. Baik, kita akan baca terlebih dahulu ayat 88 hingga 94 pada surah Taha ini. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار
فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 88 hingga 94. Cara bacaannya dia lain sikit Ustaz ni, ada lain yang pula panjang, ada yang macam ya, kerana ini adalah perasaan yang bercampur baur ya di dalam ayat ataupun halaman 318 ini. Kalau kita lihat kepada ayat yang ke-88, ini adalah sambungan kepada ayat 87 semalam, apabila Nabi Musa bertanya kepada Bani Israel mengapa mereka memilih untuk menyembah kepada patung lembu yang dibuat daripada emas tersebut. Kalau kita lihat balik apakah susu galur ataupun sejarahnya, kerana Bani Israel ini adalah orang yang jujur. Ketika di Mesir, mereka diamanahkan untuk menyimpan emas-emas orang-orang di Mesir sana, dan ketika mereka lari tersebut, mereka bawa sekali Ustaz ya, emas-emas mereka sebagai amanah, dan bila mereka dah bawa itu, mereka tahu bahawa ini bukan emas mereka, maka mereka rasa bersalah. Mereka ada rasa iman. Ini Bani Israel adalah orang Islam pada zaman Nabi Musa. Kita kena ingat perkara tersebut. Dia bukan orang kafir. Mereka adalah orang yang beriman kepada Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka bila mereka bawa barang-barang amanah itu, mereka rasa bersalah. Rupa-rupanya ketika Nabi Musa pergi menghadap pada Allah Subhanahu taala itu, ada seorang bernama As-Samiri, ya, dia memanipulasikan rasa bersalah pada orang-orang ini, yang kita lihat pada ayat yang ke-87, iaitu mereka rasa ini beban pada mereka pasal ini bukan hak mereka, mereka tidak mahu salah gunakannya. Maka As-Samiri datang dan dia menawarkan solusi. Macam mana? Sila campakkan segala perkara tersebut ke dalam api, dan kemudian ianya menjadi seekor ataupun seperti seekor lembu, ya, yang sifatnya macam mana? Ayat 88, kemudian daripada lembu itu dia mengeluarkan patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara, lahu huwar, ya, ada bunyi Ustaz. Betul. Itu yang mengkagumkan mereka. Mereka kata, wah, ini bukan kaling-kaling kan, ini bukan sekadar biasa-biasa, ini adalah lembu yang ada suara.
dia rasakan bahawa ini adalah Tuhan ataupun yang hebat. Hadza ilahukum, kata As-Samiri, ini adalah Tuhan kamu dan juga Tuhan Musa yang telah dilupakan. Ada dua maksud kat sini. Yang telah dilupakan oleh siapa? Yang telah dilupakan oleh Musa. Satu lagi terjemahan ini, yang telah dilupakan oleh As-Samiri kerana dia lupa kepada ajaran Nabi Musa sehingga sanggup untuk dia melakukan propaganda syirik pada waktu itu. Sudahlah dia mengambil emas-emas tersebut kemudian dijadikan sebagai sembahan kepada Bani Israel, kaum kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka pada ayat 89, maka tidakkah mereka perhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawapan kepada mereka dan tidak berkuasa menolak kemudaratan maupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Ini adalah hujah untuk kita pada zaman ini, ya, kepada Bani Israel pada waktu itu untuk berfikir. Tak lihat kepada bahawa sebenarnya lembu tersebut la yarji'u ilaihim qaula, tidak mampu respon kepada perkataan mereka, ya. Maksudnya bila dia keluar bunyi begitu tu, mereka kagum, wah ini hebat sangat ni, kan. Sehingga kan mereka kata, ustaz ni ada yang kata kalau saya nak kahwin ke tak nak kahwin ke, si lembu tu dia kata ini rasanya suruh kahwin ni, kan. Dia yang sendiri terjemahkan. Kalau dia tukar soalan, saya tak perlu kahwin ke, bunyi macam tu juga betul kot. Bunyi khuar ini bunyi lembu, ustaz ya. Bunyi yang dikeluarkan katanya daripada angin yang ditiupkan. Kita pun boleh, ustaz ya, orang main seruling tu, kalau letak bunyi betul, dia keluarlah bunyi apa yang kita nak bunyikan, kan. Betul. Tapi pada mereka kagum sangat, dan Allah kata yang ini tak boleh respon pun, walaupun qaulan, satu perkataan, wala yamliku lahum darra, tidak menguasai ataupun memberi mara bahaya, wala naf'a, tidak memberi manfaat. Pasal antara sebab mengapa orang-orang takut pada perkara khurafat, ya, dia takut kalau ustaz ni contohnya ada orang sembah pokok, dia takut, dia tak nak sembah pokok, takut pokok tu nanti dia punya penjaganya itu akan menyebabkan dia buncit sampai pecah perut. Itu ada pendapat-pendapat yang begitu. Kalau saya tidak semah hantar makanan untuk laut contohnya, nanti khuatir laut itu akan keluarkan tsunami dan habis kampung kita. Itu adalah mentaliti bagi orang yang melakukan syirik. Dia rasakan yang disyirikkan itu boleh darra, membuat mudarat, padahal sebenarnya Allah cakap wala yamliku lahum darra wala naf'a. Pada ayat yang ke-90, walaqad qala lahum Harun, maka Nabi Musa, dan sesungguhnya sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi ujian dengan patung anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Allah jelaskan dahulu status Nabi Harun. Saatnya penting pasal apa? Pasal sebenarnya Allah nak menyatakan Nabi Harun dah buat kerja, bukannya seperti yang Nabi Musa teka. Pasal selepas ini kita akan tengok macam mana dialog Nabi Musa bersama dengan abangnya Harun alaihissalam. Jadi Allah menyatakan Nabi Harun ini sebelum itu dia dah cakap kepada kaumnya, futingtum bih, kamu telah diuji dengan perkara ini, iaitu berhala daripada emas ini. Wa inna rabbakumur rahman, sesungguhnya Tuhanmu adalah ar-rahman, iaitu yang penuh kasih sayang, ya. Dan bila bercakap tentang kasih sayang ini, ada orang silap guna kasih sayang, ustaz ya. Dalam surah sebelum ini salah guna kasih sayang ini, Tuhan amat penyayang, hantar anak untuk menjadi savior. Itu kefahaman kasih sayang yang salah dalam agama Kristian. Kalau di sini mereka kata kerana Tuhan ini sayang, jadi dia manipulasikan kasih sayang Allah itu dengan dia mungkin hantarkan anak lembu ini contohnya sebagai wakil untuk, pasal sesengah orang yang menyembah berhala ni, dia bukannya dia sembah berhala, ustaz. Pendapat dia ialah dia kata agar dia lebih fokus. Jadi bila dia nampak lebih khusyuk lah. Kan kita susah sangat nak khusyuk, kan. 4-5 minit pun kita dah terfikir macam-macam. Tapi kalau kita tengok dalam yoga ke, kadang-kadang sampai 2-3 jam dia boleh 2-3 jam, kan. Kita 2-3 minit pun kita dah melari dia punya cara ketika kita solat. Tapi itu petunjuknya apa? Petunjuknya ialah kalau 2-3 jam yoga itu, syaitan tak payah kacau pun.
biarkan dia beryoga ataupun dia buat apa-apa menyembah berhala. Tetapi bagi orang yang solat, tuan-tuan solat ada pengalaman kan, 3-4 minit dah mula nak fikir ke kanan, ke kiri, ke New York, ke London. Kerana apa? Kerana syaitan memang tak suka kita untuk khusyuk mengingat kepada siapa? Mengingat kepada Allah Ar-Rahman yang sebenarnya. Maka Nabi Harun kata, ikutiku, taatiku pada perintahku. Nabi Harun sudah pun melaksanakan tugas. Tetapi apa yang berlaku bagi kaum Bani Israel ini? Mereka membalas. Ayat 91 dan juga ayat 92 kita nak baca sama-sama kerana ini balasan daripada Bani Israel. Dan pada ayat 92 itu perkataan Nabi Musa yang amat mencemaskan. Kita baca bersama Ustaz. Baik, ayat 91 dan 92 Ustaz. Ya, betul. 91 dan 92 kita baca sekali lagi insya-Allah. Kita pasakkan lagi ayat dan banyak dia punya cerita dialog-dialog yang begitu menarik untuk sama-sama kita ambil pengajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dallu. Sadaqallahu. Mereka menjawab, Bani Israel menjawab, kami tidak akan meninggalkannya, tetap menyembahnya patung anak lembu sehingga Musa kembali kepada kami. Ini jawapan Bani Israel kepada Nabi Harun. Satu, mereka akan iktikaf Ustaz. Mereka akan terus menyembah kepada lembu tersebut, takkan berganjak dan tetap menyembahnya sehingga Nabi Musa kembali kepada kami. Nak ceritanya ialah mereka nak dengar Nabi Musa, tak nak dengar Nabi Harun. Mereka memilih personality namanya Musa, walaupun ajarannya sama sahaja, tapi pasal Harun cakap tak nak dengarlah. Ini adalah satu penyakit Bani Israel yang juga ada dalam umat Islam Ustaz ya. Dia kalau penceramah A cakap dia nak dengar, penceramah B cakap saya tak nak dengarlah, saya tak suka penceramah B tu, dia cara cakap dia tak best. Itu adalah satu penyakit yang kita kena ubat tuan-tuan. Kalau siapa saja bercakap kalau ianya adalah kebaikan, jangan pilih dulu. Jangan pilih penceramah ataupun itu yang menyebabkan budaya selebriti Ustaz ya, yang diangkat dipuja. Betul. Kerana apa? Kerana yang selebriti itu pun dia rasa wah saya ni memang istimewa. Padahal sebenarnya ajaran ataupun isi itu yang perlu diberi perhatian. Apa yang disampaikan oleh Nabi Harun itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ayat 92, qala, Nabi Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangmu ya, apa yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Nabi Musa sudah balik, jumpa abangnya, marah kepada abangnya ya. Mereka dah sesat dah. Apa yang menghalang kamu? Mengapa kau tak buat? Ya, kata Nabi Musa pada ayat 93, mengapa kamu tidak ikut aku? Afa asaita amri, kamu telah menderhaka kepada perintahku. Ini adik marah abang Ustaz. Adik marah abang satu, dan ini sampai kepada tahap apa? Kataan pada ayat 94 itu Nabi Harun kata, wahai anak ibuku, jangan ambil janggut dan juga kepalaku. Pasal Nabi Musa marah sangat, dia sampai tarik janggut Ustaz. Dia salah satu sunnahnya ialah janggut lah kan. Di sini kita tahu Nabi Harun ada janggut dan kepala memang ada kepala lah. Dia pergi tarik kepalanya pasal Nabi Musa amat marah pada waktu itu. Jadi bila perkataan 93 ni, ayat 93 ini perkara yang penting Ustaz ya. Dalam hidup kita ni kadang-kadang yang kita cepat marah adalah orang terdekat pada kita. Orang jauh daripada kita tak marah sangat pasal dia jauh. Tapi orang yang terdekat itu, dulu Nabi Musa lah yang berdoa pada Allah, jadikanlah Nabi Harun ini sebagai pembantuku yang akan bertasbih, banyak mengingati pada Allah, tapi dia pula yang marah. Dia kena marah. Ini perkara yang boleh berlaku, yang kita doa agar kita terpelihara ya daripada mudah marah, dan ini adalah perkara kebenaran. Maka Nabi Harun mengingatkan pada Nabi Musa, wahai anak ibuku. Mengapa? Kerana bila cakap tentang ibu,
reflect balik nostalgia ibu amat sayang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Harun tengah menenteramkan Nabi Musa, dan aku ini sebenarnya khawatir kamu mengatakan aku ini memecah belahkan Bani Israel, walam tarqub qauli, ya, dan tidak mendengar jawapanku. Jadi Nabi Harun tak nak buat lebih lagi, khawatir nanti Bani Israel terpecah, yang membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu bariha, iaitu berhenti. Inilah perkataan respon daripada Bani Israel kepada Nabi Harun, kami tidak akan berhenti. Pasal kau cakap, kami tak akan berhenti. Ya, kami memilih Musa, kami tak respect kamu bukan selebriti. Nabi Musa lebih selebriti, dia dibesarkan di istana, kamu lebih kurang macam kami sahaja. Ini perkataan yang merosakkan Bani Israel, boleh merosakkan kita kalau kita tidak ambil pelajaran ayat 91. 3 kali disebut di dalam Al-Quran, dan moga-moga kita dapat belajar sesuatu daripada setengah halaman 318 pada hari ini. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Sadaqallahu azim. Dan bacalah wahai Muhammad dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya ia adalah orang pilihan dan adalah ia seorang rasul lagi nabi. Insya-Allah ini satu nama yang diangkat walaupun tidak ada surah Musa, tapi daripada awal kita belajar main Quran macam mana banyak kisah scenes babak demi babak Nabi Allah Musa alaihissalam. Ustaz. Ya, dan ini perlu kita ambil pelajaran Ustaz, ya. Kisah Nabi Musa sepanjang Al-Quran tidak ada surah Musa. Ya, kerana di sebalik Nabi Musa ini kita kena ambil pelajaran. Dia berhadapan dengan Firaun, itu orang yang didakwahkan, tetapi dalam masa yang sama nak didik kepada kaumnya itu yang buat perangai macam ni. Baru kena tinggal sekejap je, sikit jam kena tinggal. Masih lagi Nabi Musa nampak mereka ni, oh dah buat perangai dah. Yang kita doakan agar umat Islam, walaupun Nabi sudah pun wafat meninggalkan kita, janganlah kita buat perangai kan dengan kita kembali kepada Al-Quran ini sendiri Ustaz, ya. Masya-Allah. Itulah kepelbagaian wahyu ataupun Al-Quran Karim yang kita belajar ini. Kita nak contoh bagaimana hebatnya Nabi-Nabi alaihissalam. Pertamanya dari sudut kesabaran yang begitu tinggi menghadapi kaumnya. Masya-Allah. Tajwid sikit hari ini. Kita nak gabungkan dalam huruf pembukaan surah ini, kita pecahkan kepada 3 bahagian mengikut bilangan harakatnya. Kan huruf pembukaan surah ada harakatnya, ada yang dibaca dengan 6, ada yang dibaca dengan 2, ada yang dibaca tanpa mat. Apakah itu? Dalam 14 huruf yang dipilih sebagai huruf pembukaan surah itu, maka huruf-huruf pembukaan surah dibagikan pada 3 bahagian berdasarkan bilangan harakatnya, panjangnya. Satu huruf dibaca tanpa mat, maknanya tidak dibaca dengan mat, iaitu alif. Yang kita baca alif lam mim. Alif kita sebut alif, tidak ada mat, tak boleh baca alif, tak boleh baca panjang, tak ada ya. Alif matikan pula di hujung. Itu kita sebut sebagai huruf muqatta'ah, satu-satu.
Dan yang kedua, bahagian kedua pula ialah 5 huruf dibaca dengan kadar 2 harakat. 5 huruf ni dibaca dengan 2 harakat. Dalam kesemua 14 huruf yang dipilih sebagai huruf pembukaan surah, satu alif dibaca tanpa mat. Yang kedua ini 5 huruf ini dibaca dengan 2 harakat dengan kadar mat tabi'i. Apa hurufnya? Ada 5. Hayyun tahur. Hayyun tahur. Ha, ya, ta, ha dan ra. Kita baca 2 harakat. Contoh dalam surah Taha kita bacakan Taha, kan, Hamim. Ha tu dibaca 2. Hamim. Kan, Yasin, ya tu. Yasin. Ada yang kata Yasin tu tak boleh baca mak. Kita baca macam biasa, Yasin, Yasin. Bukan. Ya tu tetap dibaca dengan 2. Ya, 2 harakat juga. Sebagaimana dia mak tabi'i. Yasin. Ta, Taha lah. Ha pada Taha jugalah, kan. Ra yang kita jumpa pada alif lam ra. Ra tetap dibaca dengan 2 harakat. Hayyun tahur. Dan yang ketiga, yang terakhir, baki daripada huruf 14 huruf itu ada berapa? Sanaqussu ilmak. Dalam rangkaian kata ataupun kam asal naqas. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 huruf ini dibaca dengan 6 harakat. Ta sin mim. Semua itulah. Sin, sad, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun. Semuanya dibaca 6 harakat. Dan kalau kita perhatikan, semua huruf ini terdiri daripada 3 huruf, yang mana tengahnya tu ada huruf mat. Sin, sin ya nun ejaan ya. Sad, sa alif dal, alif tu huruf mat. Ain, ya di tengah. Ini semuanya 3 bahagian. 1, alif dibaca tanpa mat. Yang kedua, hayyun tahur, 5 huruf itu dibaca dengan 2 harakat. Dan yang ketiga, sanaqussu ilmak ataupun kam asal naqas. Yang 8 ini dibaca dengan 6 harakat. InsyaAllah kita sambung perbahasannya, ada tambahan berkenaan dengan huruf-huruf pembukaan surah pada hari yang berikut, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang huruf muqatta'ah. Bagaimana huruf potong ini dibaca, ada yang 2 harakat, ada yang 6 harakat. Sudah tentu bila bercakap tentang harakat ini Ustaznya, maksudnya dekat ayat begitu alif lam mim nun pun ada pahala yang tersendiri, kan, disebabkan bila baca nun tadi tu 6 harakat, kan, banyak tu, kan. Rupanya setiap nafas kita ini kalau digunakan untuk bersama Quran, setiap masa itu pahala saja dikira ya. Sampaikan ulama kalau letak 2 tu, 2 kalau kali 10, kan, kalau 6 tadi tu 6 harakat, kan, maksudnya kali 10 tu dapat dekat nun saja dah 6 kali 10 60 markah dah. Kalau kita kira begitu, subhanallah betapa Allah sayangkan kita, Allah berikan panduan kepada kita untuk memudahkan urusan kita dalam hidup seharian. Saatnya belum lagi kita cakap tentang dia menjaga kesihatan dalaman kita, ya, itu kalau kita mengkaji psikolinguistik bahasa Arab dan bahasa Arab Al-Quran. Baik, jadi kita ada ajaran yang baik, tetapi biasalah Ustaz ya, ada orang yang cari ajaran yang pelik-pelik. Ya, seperti mana dalam halaman ini bercerita tentang tokoh ajaran sesat pada zaman Nabi Musa ini, namanya As-Samiri. Dan mereka ini, ya, kalau katakan As-Samiri ini, kalau kita tengok zaman sekarang ada agama Melayu Ustaz. Agama Melayu, bukan agama Islam. Ajarannya namanya agama Melayu. Ada yang namanya hakikat insan. Ya, hakikat insan ni antara ajarannya dia puja dengan dia letak telur ayam, susu lembu, pulut kuning dengan alas kain merah. Yang sempat saya tengoklah, kan. Ada lagi ajaran batiniah, dia kata Abu Jahal itu adalah kekasih Allah, kan. Kemudian kalau nak dah capai makam tertentu, tak payah solat lagi dah, ya, solat dengan niat sahaja. Dan juga Allah itu adalah zat yang menjelma menjadi pokok manusia dan sebagainya. Ini adalah orang yang kata Islam, tetapi dia ambil cara berfikir As-Samiri, yang kita nak tengok macam mana, ya, selepas Nabi Musa menegur abangnya, Nabi Musa cepat-cepat bertemu dengan Samiri, tanya, kau apa masalah? Kan. Ayat 95 kita baca bersama Ustaz Tirmizi.
Baik, alhamdulillah kita meneruskan lagi ayat 95 hingga 98 melengkapkan muka surat ini, dan kita pasti tak sabar nak belajar lagi tentang bagaimana petunjuk-petunjuk yang seterusnya yang berlaku dalam dialog-dialog yang hebat ini. Masya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fama khatabuka ya Samiri قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah ayat 95 hingga ayat yang ke-98. Nabi Musa bertemu dengan As-Samiri, ya, pada ayat 95 itu kata Nabi Musa, apakah yang mendorongmu berbuat demikian wahai As-Samiri? Ya Samiri, ini adalah perkataan Nabi Musa. Buka ini maksudnya apa masalah engkau ni? Apa tujuan engkau nak buat benda-benda ni semua? Pendek je perkataan Nabi Musa pasal Nabi Musa masih dalam keadaan marah. Kalau kita perasan ayat 93 pun pendek Ustaz ya. Alla tattabi'ani afa asaita amri, pendek sahaja, tapi Nabi Harun balas dengan panjang. Panjang itu kerana apa? Kerana nak menenangkan kepada Nabi Musa, nak beritahu hakikat sebenarnya. Jadi bila Nabi Musa kata dah sedar dah bahawa sebenarnya Nabi Harun ini sudah buat sesuatu. Nabi Harun sebenarnya bukannya nak derhaka kepada perintah Nabi Musa, dah buat, ya, tetapi mereka tak nak dengar cakap Nabi Harun, kerana Nabi Harun bukan selebriti, bukan tokoh yang terkenal. Dia hanyalah apa istilahnya Ustaz ya, pendakwah kampung lah, ya, pasal Nabi Harun ni di kalangan masyarakat Marhain, iaitu Bani Israel itu sendiri, berbanding dengan Nabi Musa ini pernah dibesarkan dalam sekolah elit di dalam istana Firaun. Maka kata Samiri, ya, kata Samiri, basurtu, aku telah melihat, bima lam yabsuru, apa dengan sesuatu yang tidak mereka lihat, faqabaltu qabdatan min athari rasul, iaitu dia menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, aku mengambil segenggam tanah daripada jejak rasul itu, lalu aku melemparkannya, demikianlah rayuan nafsuku. Apa maksud As-Samiri dalam ayat ini? Sebenarnya Samiri bercakap bahawa sebenarnya aku lihat sesuatu yang mereka tidak lihat. Dia nampak sesuatu. Dan kemudian aku menggenggam qabdatan min athari rasul. Ada dua maksud di sini. Satu ialah kesan daripada jejak Jibril Ustaz ya. Bila Jibril bertemu dengan Nabi Musa, Samiri ikut Nabi Musa dan nampak bahawa pada waktu itu ialah apa yang berlaku, dia ambil tanah yang dijejak oleh Jibril. Satu maksud. Tetapi maksud yang kedua oleh Imam Sya'rawi ialah bahawa sebenarnya bagi As-Samiri ini, dia mengambil jejak Rasul, maksudnya ikut pada Rasul itu adalah Nabi Musa, fanabadtuha, lalu aku melemparkannya, ya, aku tidak mahu mengikut kepada ajaran Nabi Musa alaihi salam. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, aku rasa aku tergoda, aku dah rasa tak bersalah untuk mengajak kepada Bani Israel
untuk mengambil emas-emas yang ada, dileburkan menjadi berhala yang menjadi sembahan kepada mereka semua. Jadi ini nak menceritakan kepada kita Ustaz ya, bahawa salah satu daripada ajaran sesat ya, ciri ajaran sesat ialah bila ada rasa bersalah, rasa berdosa apa sebagainya, letak tabung, letak je duit, lepas tu okey, dosa diampunkan. Ya, itu antara ciri ajaran sesat. Bayar sahaja, nanti si tok syekhnya itu akan jampi, okey, dah diampunkan. Itu ciri ajaran sesat. Tetapi ajaran yang tak sesat ya, ajaran Islam, ajaran Taurat ialah kena belajar Quran betul-betul, kena ikut peraturan. Bagi setengah orang dikata susahlah Ustaz. Kalau ikut Quran ni dahlah saya tak faham, saya bukan bahasa orang Arab, nak baca Quran saya tergagap-gagap, susah. Baik saya ikut satu ajaran, bila saya masuk saja saya terus dibersihkan. Saya terus diampunkan. Bayar aje. Ya. Jadi itu yang berlaku dalam agama Kristian, itu yang berlaku kepada As-Samiri. Dia merasakan bahawa mereka ada bawa barang emas, rasa bersalah, sila lempar sahaja, kamu sudah diampunkan. Kamu tidak ada lagi dosa kerana membawa emas yang kamu bawa daripada Mesir. Ini cara pemimpin ajaran sesat memasukkan caranya kepada pengikutnya. Bukan pengikutnya itu orang yang nak sesat, bukan, tapi asalnya kerana rasa bersalah, rasa pernah buat dosa, maka orang-orang begini lebih mudah untuk dimanipulasi oleh pemimpin tersebut. Termasuklah kalau ada setengah tu Ustaz ya, dia ambil, kadang-kadang ambil ayat Quran, dia celup dalam air kan, dia baca pupuh kan, lepas tu okey, bawa air ni RM100 kan, nanti kamu akan pandai tadabbur kan. Bagi setengah orang yang tak tahu tadabbur, tak pandai baca Quran, dia kata anak saya ni istilahnya benak hati kan. Jadi dia kata, nah saya celup ni, nanti tolong bawa balik, nanti tolong minum kan, baca selawat 3 kali kan. Dan ada orang Ustaz memang beratur untuk mendapatkan air-air begini, padahal sebenarnya ia bukanlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, main celup-celup sahaja, tetapi kita kena berusaha. Itu yang tidak disukai oleh ramai orang yang mengikut ajaran sesat. Antaranya saya nampak jalan pintas jalan pintas ke syurga, rupanya tersadung ya, langgar dinding, khuatir nauzubillah ke azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang disampaikan oleh As-Samiri, dia membongkar ciri pemimpin ajaran sesat ya, bagaimana cara berfikirnya. Dia bukannya dia pergi lari daripada ajaran asal, dia mula-mula dia tahu dahulu tapi dia selewengkan. Maka Nabi Musa memberi respon ayat 97. Sama-sama kita baca sekali lagi bagaimana Nabi Musa menguruskan As-Samiri yang membawa ajaran sesat pada orang Islam pada zaman Nabi Musa. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Baik, kita terus membongkarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat kita mengetahui maklumat-maklumat supaya dapat menjadi pendinding dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kita mengambil jalan mudah, tetapi kita belajar Al-Quran, inilah sebenarnya menjadi pendinding kepada kita, cerita-cerita larangan-larangan yang sepatutnya kita belajar insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. صدق الله. Astagfirullahal azim. Nabi Musa berkata, pergilah engkau, sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, la misas istilahnya. Wa innalaka, dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya, kemudian sesungguhnya kami akan menghampurkan abunya ke dalam laut lalu berserakan. Inilah intervention, penyelesaian daripada Nabi Musa kepada pemimpin ajaran sesat pada orang Islam pada zaman Nabi Musa, Bani Israel. Iaitu yang pertama, fadhhab,
ya kamu berambus kan, pergi dipulaukan daripada kumpulan Bani Israel. Kerana orang-orang begini pandai cakap Ustaz. Ya. Dia pandai cakap, dan bila dia pandai bercakap, dia memberi pengaruh, ia merosakkan cara berfikir orang-orang Bani Israel pada waktu itu. Kata Nabi Musa, fa innalaka fil hayati an taqula la misas. Maksudnya tidak boleh, dia macam orang penyakit kusta yang diasingkan, dipulaukan, dan kalau ada orang dekati dia pun dia kena jauhkan, dan akan diumumkan kepada Bani Israel jangan dekati kepada As-Samiri. Ini adalah solusi. Kerana kalau masih lagi kita berinteraksi dengan orang-orang begini, ya, kesannya apa? Sedikit demi sedikit terpengaruh Ustaz. Terpengaruh kan, kalau cakap bahawa sebenarnya tak payah solat, nanti kalau kita dah capai makam tertentu, siapa yang tak suka? Kan? Dia kata buat apa susah-susah, Tuhan ni adalah Maha Penyayang. Jadi tak payah susah-susah. Yang susah itu bagi orang yang masih tahap awal. Kan? Pendapat-pendapat begini dia memberi kesan. Walaupun awalnya kita kata saya tak percaya, ya, saya percaya pada Nabi Musa, pada Nabi Muhammad, tetapi kita rasa macam make sense. Ini logik ni. Dan akhirnya jadilah seperti Bani Israel yang menyembah kepada patung berhala daripada emas tersebut. Wa innalaka mau'idan lan tukhlafah, iaitu kamu akan dapat azab yang besar di akhirat nanti, dan kami akan hancurkan segala unsur-unsur syirik yang dibawakan oleh ajaran sesat As-Samiri. Ini adalah panduan untuk kita pada zaman ini, ya, untuk kita hancurkan. Kalau ada azimat-azimat dalam kereta, ada yang letak tampal ayat kursi Ustaz, ya, dekat kereta, dia rasa bahawa ayat kursi itu melindungi dia, ya, berbanding dengan dia baca, sepatutnya dia bergantung kepada Allah. Tapi dia tampal ayat kursi itu, dia kata kalau tak ada ayat kursi, ya, ada kawan saya Pakistan dulu, dia kata kalau tak ada ayat kursi ni kereta ni mesti kena accident. Dia percaya pada kertas ayat kursi, bukannya dia percaya kepada Tuhan. Perkara-perkara ini kadang-kadang tipis, tapi kita doakan agar Allah pelihara kita. Membawa pada resolusi pada hari ini, halaman 318. Yang pertama, kita ingin sama-sama jangan mudah terpengaruh dengan perkara pelik dan khurafat. Yang kedua, taati Allah yang beri pelbagai rahmat berbanding perkara pelik yang tidak benar. Dan yang ketiga, dapatkan kepastian dan jangan cepat naik angin dalam kehidupan agar tidak tersilap tindakan. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah, hati yang sentiasa dekat dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa membaca, menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran ya Allah. Cahayakanlah hati-hati kami dan kekasih-kasih kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah hati kami ini bekas untuk Al-Quran ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan untuk kami sampai dekat kepadamu ya Allah, dan redhalah kami ya Allah. Ampunkanlah segala salah silap kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar keluarga kita terpelihara daripada segala ajaran-ajaran yang menyeleweng, yang sesat. Dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, cara berfikir Quran yang lengkap, yang tepat, agar kita dapat membezakan di antara permata dan pasir dalam kehidupan. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok insya-Allah, dan teruskan bersama My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. InsyaAllah.